Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami akan menerangkan mengenai subjek Falsafah Pendidikan Malaysia EEA 7012. Baik, ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Fitri bin Rosli, Muhammad Arif Amri bin Muhammad Sukri itu saya, Muhammad Nur Nawawi bin Ghazali, Abdul Hakim bin Badrul Hisham dan Muhammad Ashraf bin Asmalizan. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang seorang tokoh falsafah Islam yang bernama Al-Qabisi. Baik, Al-Qabisi nama penuhnya Abu Hasan bin Muhammad bin Khalaf Al-Mu'afiri Al-Qayrawani. Nama Al-Qabisi diambil daripada kata asalnya Qabis yang bersempena dengan sebuah bandar yang berada di Tunisia. Beliau lahir pada tahun 935 Masihi. Pada abad keempat bertarikh 324 Hijrah. Bersamaan dengan 913 Masihi. Baik, saya sambung kepada kurikulum pendidikan Al-Qabisi. Dalam kurikulum pendidikan Al-Qabisi terbahagi kepada dua, iaitu ijbari ataupun wajib. Kemudian yang kedua adalah ikhtiari ataupun pilihan. Baik, di bawah kurikulum yang pertama iaitu ijbari, yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan ciri utama pengajaran di Al-Kutab dan menjadi mata pelajaran asas yang harus dipelajari oleh anak didik ataupun pelajar. Pengajaran Al-Quran sebagai satu uruf ataupun adat kebiasaan dalam membentuk akhlak dan peribadi anak-anak didik. Hal ini kerana Al-Quran merupakan sumber perundangan utama bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah dan muamalah. Melalui kalamullah, umat Islam dapat mengetahui hukum syarak yang sahih. Oleh sebab itu, ibu bapa disarankan agar mengajar anak-anak mereka berdasarkan kaedah yang disarankan yang telah terkandung dalam Al-Quran. Mata pelajaran yang kedua dalam di bawah ijbari adalah fiqh ataupun fiqah. Kanak-kanak juga perlu mempelajari bidang fiqah yang meliputi prinsip-prinsip asas iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Hal ini kerana pelajaran ini dapat membantu mereka menunaikan kewajipan agama. Sebagai contoh, pendidik perlu menyuruh kanak-kanak mendirikan solat setelah usia mereka mencecah 7 tahun dan memukul mereka apabila mencapai 10 tahun. Okey, mata pelajaran ketiga di bawah kurikulum ijbari iaitu akhlak. Dalam manhaj ini, Al-Qabisi menyeru guru-guru agar beriltizam dengan pendidikan akhlak kanak-kanak kerana ini merupakan kewajipan yang mesti dilaksanakan oleh mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pendidikan ini mestilah berterusan agar kanak-kanak terlatih dengan contoh-contoh yang baik. Kemudian mengamalkan tingkah laku yang betul dan tertib, adabnya daripada adab tata susilanya. Kemudian, pendidikan akhlak tidak hanya dinilai melalui pembelajaran teori tetapi juga melalui pemerhatian tingkah laku dan mengawal muamalah sesama mereka. Seterusnya, mata pelajaran yang terakhir dalam kurikulum ijbari iaitu penulisan, tulisan, ejaan dan bacaan. Al-Qabisi menegaskan tulisan, ejaan dan bacaan menjadi satu perkara yang penting dalam dunia pendidikan ketika mempelajari Al-Quran. Kemahiran ini merupakan satu kemestian bagi pelajar kerana mereka perlu menulis pelajaran mereka daripada buku. Semasa mengajar Al-Quran, guru perlu menunjukkan kepada mereka prinsip-prinsip bacaan. Hal ini bagi memastikan mereka membaca Al-Quran mengikut prinsip-prinsip tersebut dan berupaya membacanya dengan waqaf ataupun tempat berhenti yang betul dan tartil yang baik. Al-Qabisi juga menitik beratkan supaya kanak-kanak mengetahui prinsip-prinsip ilmu nahu tanpa mendalaminya lagi. Okey, iaitu
dengan mendalami bahasa Arab, dengan mempelajari bahasa Arab, pelajar-pelajar akan dapat mengetahui secara asas tentang ilmu nahwu. Tujuannya adalah supaya kanak-kanak mempunyai kemampuan membaca dengan baik agar mereka dapat mengelakkan kesalahan dalam pembacaan Al-Quran. Seterusnya, saya masuk kepada kurikulum yang kedua, iaitu ikhtiari ataupun pilihan. Antara ilmu pilihan ataupun ikhtiari yang diperkenalkan dalam kurikulum Al-Qabisi ialah ilmu hisab, iaitu matematik dan pelajaran sejarah. Termasuklah syair, pidato, juga tergolong dalam mata pelajaran pilihan Al-Qabisi. Al-Qabisi menegaskan bahawa guru boleh mengajar mereka bersyair tanpa mencampur adukkan perkataan yang keji yang berpidato jika mereka mahu mempelajarinya. Al-Qabisi juga pernah dikritik. Dikatakan bahawa dalam kurikulum Al-Qabisi tidak ada kesenian. Kemudian Al-Qabisi menjawab dengan pembelajaran syair, mata pelajaran syair dan pidato adalah satu kesenian. Bagi mereka yang mempelajari syair dan pidato, insya-Allah akan tersusun kata-katanya, tersusun daripada segi fasih dan tata bahasanya. Baiklah, saya akan menyambung perbincangan yang telah dilakukan oleh saudara Amri tadi. Saya akan bentangkan tentang kaedah Al-Qabisi yang diterapkan dalam kurikulum beliau. Kaedah yang pertama ialah kaedah hafazan. Mula-mula kita kena tahu kenapa Al-Qabisi memilih kaedah hafal. Ini kerana kurikulum yang diletakkan oleh Al-Qabisi merupakan bahan-bahan ilmu yang perlu dihafal selain perlu dibaca dan difahami. Selain itu, Al-Qabisi juga meletakkan kaedah hafazan ni kerana kalau kita pandang daripada sudut taksonomi Bloom, hafazan, mengetahui ini semua asas yang paling bawah sekali. Jadi kita perlu tahu dulu, barulah kita akan faham kemudian. Kemudian, sebab apa juga kaedah Al-Qabisi ini menggunakan kaedah hafazan? Selain itu, hafazan ni digunakan dalam kurikulum ijbari beliau, iaitu dalam bidang Al-Quran dan fiqh. Dalam bidang Al-Quran, kaedah Al-Qabisi menggunakan kaedah hafazan disebabkan Al-Quran ni merupakan kalam Allah yang wajib dijaga. Kalau dalam laporan tu kami telah menyatakan iaitu Al-Quran ni merupakan kalam Allah dan terdapat dalam Al-Quran ni ialah perkara yang berkaitan dengan agama. Oleh itu, kalau kita pandang daripada sudut maqasid syariah, menjaga agama ni ialah satu keperluan. Sebab itulah Al-Qabisi meletakkan hafazan dalam kaedah hafazan dalam kurikulum ijbari, iaitu Al-Quran. Walaupun pendapat beliau mengenai tentang hafazan ni, kaedah hafazan ni dikritik oleh sesetengah pendapat yang mengatakan hafazan ni kaedah yang tidak memfokuskan kepada murid. Walaupun sedemikian, kaedah hafazan ni sangat perlu pada zaman beliau kerana ilmu agama ni sangat diperlukan oleh masyarakat pada zaman itu. Selain itu, kaedah hafazan yang digunakan oleh Al-Qabisi ni iaitu dia memilih waktu pagi. Sebab apa waktu pagi? Sebab waktu pagi ni ialah waktu yang sesuai untuk menghafal dan menulis. Kerana otak manusia lebih cerdas pada waktu pagi. Oleh itu, kaedah hafazan ni juga diterapkan dalam pendidikan Islam di negara kita. Kalau boleh
kalau kita rujuk di SKP 2015, dalam di SKP tu ada juga dinyatakan objektif. Kita tengok tu nombor 3 objektif tu, iaitu pelajar dapat menghafaz ayat Al-Quran yang terdapat dalam kurikulum ataupun dalam buku teks. Baiklah, seterusnya kita masuk ke kaedah yang kedua yang digunakan oleh Al-Qabisi, iaitu talaqi dan musyafahah. Apa itu talaqi dan musyafahah? Talaqi dan musyafahah ni ialah guru bertanggungjawab membimbing murid membaca, menulis dan menghafal dengan betul. Ini difokuskan kepada kurikulum ijbari, iaitu Al-Quran. Sebab apa digunakan talaqi dan musyafahah? Ini kerana kaedah talaqi dan musyafahah ni bukan kaedah yang baru yang diterapkan oleh Al-Qabisi sahaja. Tetapi kaedah talaqi dan musyafahah ini bertepatan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, iaitu melalui peristiwa di bulan Ramadan di mana Malaikat Jibril, Nabi SAW bertalaqi dan bermusyafahah dengan Malaikat Jibril alaihi salam. Terdapat dua bahagian dalam talaqi dan musyafahah, iaitu pelajar mengulang Al-Quran secara bersendirian dengan guru lah. Ini fokus kepada talaqi dan musyafahah dengan guru. Selain itu, pelajar juga talaqi dan musyafahah bersama rakan-rakan yang lain. Oleh itu, kaedah yang diterapkan oleh Al-Qabisi melalui kaedah talaqi dan musyafahah ini memang wajar digunakan dalam kaedah pembelajaran Al-Quran dalam subjek pendidikan Islam. Ini kerana kita takut ada kesalahan dalam pembacaan Al-Quran oleh murid-murid. Selain itu, terdapat satu artikel kajian yang menyatakan mengkaji tentang penggunaan kaedah talaqi dan musyafahah di sekolah rendah. Dapat disimpulkan daripada kajian tersebut, kaedah talaqi dan musyafahah ni ialah kaedah yang terbaik yang perlu digunakan oleh guru pendidikan Islam dalam bidang Al-Quran dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Kalau kita rujuk di SKP juga membicarakan tentang talaqi dan musyafahah, iaitu kita dapat lihat dalam di SKP itu pelajar dapat membaca dan menghafaz ayat, contohlah ayat 1 hingga 5 surah Al-Kahfi dengan bimbingan. Melalui perkataan bimbingan tu dapat diketahui kaedah yang paling tepat untuk bimbingan tu ialah talaqi dan musyafahah. Okey, seterusnya kita masuk kepada kaedah yang ketiga yang digunakan oleh Al-Qabisi dalam kurikulum beliau, iaitu targhib dan tarhib. Apa itu targhib dan tarhib? Targhib dan tarhib ialah guru memberi ganjaran terhadap kebaikan. Ini difokuskan kepada targhib, iaitu memberi ganjaran kepada kebaikan, dan menghukum terhadap keburukan agar murid melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Menghukum di-highlightkan kepada tarhib. Kemudian hukuman yang diberikan mestilah atas dasar untuk mendidik, tidak bersifat kasar atau untuk membalas dendam. Dalam kaedah Al-Qabisi, targhib dan tarhib ni, targhib ialah memberi pujian. Contoh kepada kurikulum ijbari, iaitu Al-Quran. Jika pelajar tersebut dapat menghafaz Al-Quran tersebut, maka ganjaran akan diberikan berbentuk pujian. Ataupun lain daripada itulah yang baik-baik. Kemudian sekiranya pelajar tersebut tidak dapat menghafaz ataupun lupa akan hafazan yang telah dilakukan, maka
Kaedah yang diletakkan oleh Al-Qabisi ialah tarhib, iaitu memberi hukuman. Terdapat 4 langkah-langkah ataupun 4 prosedur, langkah-langkah lah. Iaitu yang pertama, hukuman tersebut, pelajar tersebut jika dia melupakan hafazan itu, dia akan diberi nasihat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, dia akan diasingkan. Kemudian yang ketiga, dia akan diberi amaran. Jika dia lupa juga hafazan dia, maka dia akan diberikan hukuman. Maka hukuman ni bukanlah atas dasar kasar ataupun untuk balas dendam, tetapi sebaliknya hanyalah untuk mendidik. Jadi dengan targhib dan tarhib inilah pelajar akan menerapkan, pendidik akan menerapkan kaedah behaviorism, iaitu mereka akan tahu sekiranya mereka lupa hafazan mereka ni, maka mereka akan diberi hukuman. Oleh itu, mereka akan elakkan daripada melupakan hafazan yang telah dihafaz berbentuk Al-Quran dan juga Al-Fiqh. Wallahu alam, sekian daripada kumpulan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.